Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal Saleh akhirnya tampil membuat satu kenyataan. Beliau kata dia akan lawan habis-habisan, lalu mencabar DAP Jasin untuk menyertai PRN Melaka. Ada yang menyatakan bahwa Akmal Saleh kadang-kadang berfikir terlalu sempit, kadang-kadang bercakap terlalu cepat, sehingga boleh menyebabkan ketegangan dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kadang-kadang kata mereka Akmal Saleh seakan-akan lupa bahawa mereka juga sebahagian daripada kerajaan, yang mana kerajaan sekarang ini hasil daripada penyatuan UMNO, Pakatan Harapan Barisan Nasional. Oleh sebab itulah, apabila Anwar Ibrahim terus mencabar DAP dan terus menggunakan isu-isu DAP, kata mereka, kalau berani, apa kata Akmal Saleh juga bertanding di kawasan yang DAP boleh menang, kata mereka. Ketegangan menjelang pilihan raya negeri Melaka semakin memuncak apabila Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh, mencabar DAP Jasin untuk turut bertanding di mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di kawasan parlimen itu. Cabaran itu menyusul selepas 15 cawangan DAP di Jasin menyatakan sokongan bersyarat terhadap calon kerajaan perpaduan. Dalam kenyataan media hari ini, gabungan cawangan DAP Jasin meluluskan usul menyokong calon kerajaan perpaduan yang ditunjangi oleh Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijadualkan berlangsung dalam tempoh terdekat. Bagaimanapun, syarat yang dikenakan adalah mereka menolak ahli politik yang mengamalkan politik ekstrim, termasuk pendekatan perkauman dan agama yang boleh memecah belahkan perpaduan rakyat. DAP Jasin komited untuk menjadi sebahagian daripada usaha membina negara yang lebih bersatu, adil dan makmur, kata mereka. Kami tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang membawa politik kebencian dan perpecahan, menurut kenyataan bersama mereka. Cawangan-cawangan terlibat antaranya Kelubui, Air Barok, Asahan, Jasin Lalang dan Komendor, turut menyatakan komitmen terhadap kestabilan politik dan keharmonian kaum, serta menolak sebarang bentuk ekstremisme dalam penentuan calon PRN. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, namun adalah jelas sasaran mereka adalah terhadap Ketua Pemuda UMNO itu yang juga merupakan adun Merlimau yang kerusinya terletak di kawasan Parlimen Jasin. Ini dapat dilihat apabila Akmal sendiri mengulas kenyataan tersebut dengan menyatakan persetujuan terhadap penolakan politik ekstrim tetapi mencadangkan syarat tambahan. Kata Akmal, saya sangat setuju. Malah saya menyarankan DAP Jasin agar buat satu lagi syarat, iaitu calon yang betul-betul memahami sejarah dan perlembagaan Malaysia serta mampu bertutur dalam bahasa Melayu dengan fasih, tulisnya di media sosial. Dia turut mempersoalkan sama ada kenyataan DAP Jasin itu memberi bayangan bahawa parti itu akan meletakkan calon di Dewan Undangan Negeri Merlimau atau mana-mana kerusi dalam kawasan parlimen tersebut. DAP Jasin mahu bertanding juga di Merlimau atau mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri dalam Jasin ke? Soal Akmal Saleh, mereka cadangkan macam cadangkan Ketua Pemuda DAP Melaka. Silakan tunggu kami, kita lawan habis-habisan, kata Akmal lagi. Saudara, antara komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka mengecam tindakan Akmal Saleh yang tak pernah mahu menyurutkan keadaan. Black Panther kata ini kenyataan si pengecut yang hanya pandai bertelur bertanding di kawasan majoriti pengundi Melayu, katanya. Red Mouse kata, si budak tu cakap besar aja, kata beliau. Green Bay kata, dia ni lupa kenapa parti keramatnya selama 66 tahun di puncak kuasa yang akhirnya runtuh.
masih lagi bersikap bongkak dan sombong hanya kerana kejayaan kerajaan negerinya dapat menguasai negeri. Tetapi dia lupa kepada negeri-negeri lain. Pemimpin bongkak akhirnya ke tanah juga nanti. Kotaro Minami kata selagi ada si Akmal macam ni dalam parti, arena politik, maka kecailah wawasan perpaduan negara kita, katanya. Green Cita pula menambah, rakyat nak lihat kerjaya Dr. Akmal Saleh ini dikuburkan habis-habisan. Menggunakan kaum dan agama sebagai alat atau ahli politik sudah ketinggalan zaman. Tak boleh pakai dah, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan satu serbuan luar biasa oleh SPRM. SPRM serbu pejabat Peter Labs susulan siasatan salah laku membabitkan pengarah eksekutifnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini menyerbu pejabat Peter Labs Holding Berhad dan anak syarikatnya Tay On Tong Trading Sdn Berhad TOT susulan dakwaan salah laku membabitkan seorang pengarah eksekutif syarikat itu. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, syarikat yang terbabit dalam produk kesihatan dan pemakanan haiwan itu memaklumkan bahawa pegawai SPRM merampas beberapa dokumen dan fail yang dipercayai berkaitan dengan siasatan ke atas pengarah eksekutif PT Labs Datuk Low Sheo Fung. Low turut memegang jawatan sebagai pengurus besar TOT, sebuah syarikat pengedar barangan pengguna cepat laris FMCG. Pada 9 Mei lalu, Peter Labs membuat laporan rasmi kepada SPRM terhadap Low atas dakwaan salah laku, konflik kepentingan serta pelanggaran tanggungjawab fidusiari. Syarikat itu turut berkata, lembaga pengarah akan membuat pengumuman lanjut sekiranya terdapat sebarang perkembangan material selaras dengan keperluan menyeraikan Bursa Malaysia Securities Berhad dan obligasi perundingan yang berkaitan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu lagi kebaikan dan kehebatan SPRM di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan ini, bolehlah kata SPRM memang betul-betul memerangi rasuah sehingga ke akar umbi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim tampil membuat pengakuan paling sulit dan paling mengejutkan Malaysia. Anwar kali ini mengakui bahawa pemilihan PKR sengit macam nak runtuh gunung. Tapi ini kata-kata beliau. Presiden PKR Anwar Ibrahim tidak risau dengan kehangatan pemilihan parti itu kali ini kerana yakin semua pemimpinnya akan bersatu dan bermaaf-maafan selepas selesai pemilihan. Anwar menegaskan semua calon yang bertanding dalam pemilihan kali ini adalah mereka yang mempunyai jasa kepada perjuangan PKR. Sesetengah persaingan itu sengit betul macam nak runtuh gunung-gunung. Tetapi sampai selesai patut bersatu semula dan kita bermaaf-maafan balik, kata Anwar Ibrahim. Kerana yang bertarung itu orang-orang yang juga berjasa. Jadi jangan ambil sikap bermusuh. Sedikit berbeza pendapat tapi ada sedikit isyan dan kasih sayang, kata beliau lagi. Orang banyak susah hati. Saya tak sangat susah hati. Kerana saya kata ini bertanding timbalan presiden, naib-naib presiden, pemuda, wanita. Itu di kalangan sahabat lama, sahabat setia. Sebilangan besar mereka itu pejuang-pejuang asal, kata Anwar lagi. Anwar berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian
pejabat PKR cabang Langkawi di Langkawi hari ini. Pemilihan PKR kali ini menyaksikan pertembungan sengit antara bekas jawatan timbalan Presiden PKR yang disandang Rafizi Ramli. Ahli Parlimen Pandan itu dicabar naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar yang juga anak Presiden Parti bagi merebut kerusi nombor 2 PKR. Sehingga kini majoriti pemimpin cabang PKR seluruh negara menyatakan sokongan secara terbuka kepada Nurul Izzah bagi merebut kerusi timbalan Presiden. Sementara itu, Anwar mengingatkan ahli supaya tidak menambahkan suhu pemilihan parti kali ini. Meskipun berbeza pendapat, kata Anwar, sumbangan mereka semua ini, sumbangan semua pihak kepada parti tidak boleh dinafikan. Tambah Anwar lagi, kita jangan tambah, tingkatkan suhu kehangatan. Kita leraikan dengan baik kerana apapun kita berbeza pendapat dalam sesuatu perkara, kita tak boleh nafikan jasa khidmat yang tinggi oleh orang ini, kata Anwar lagi. Sebahagiannya lebih jauh pengorbanannya, lebih jauh kerjanya daripada kita, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, memang tidak dinafikan pertembungan sengit sedang berlaku dalam pemilihan PKR. Namun, dapat dijangkakan bahawa selepas pemilihan PKR ini, semua ahli akan merapatkan saf semula. PKR bukanlah parti yang biasa-biasa. PKR adalah parti yang kuat, kata Anwar Ibrahim. Dan beliau tidak risau kerana selepas pemilihan parti, Anwar Ibrahim akan menyatu padukan semula dan bermaaf-maafan semula dalam pemilihan kali ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.